السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan dan kita perbanyakkan ucapan setinggi-tingginya kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaan yang diberikan. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita berada dalam pengajian kuliah ilmu kita untuk minggu ini, untuk kita menyambung kembali tajuk pengajian kitab kita, yakni kitab Riyadhus Salihin atau Taman Orang-orang yang Saleh. InsyaAllah untuk malam ini kita akan menyambung pada tajuk yang baru, iaitu sunnah meninggalkan yang mewah kerana ingin bertawaduk. Ya, antara sunnah yang Nabi tuntut kepada kita adalah kita tinggalkan bermewah-mewahan. Walaupun kita mampu, walaupun kita berharta, walaupun kita berduit, namun digalakkan dan dituntut ke atas kita untuk meninggalkan bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan dalam bermewah-mewah dengan tujuan untuk kita bertawaduk. Baik, kita tengok hadis ini daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man taraka al-libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbisuha. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Muaz bin Anas, Muaz bin Anas ni adalah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ansar. Dia bukan anak kepada Anas bin Malik, ya, tapi dia merupakan sahabat yang lain yang bernama Muaz bin Anas. Dia kata Nabi SAW bersabda, barang sesiapa yang meninggalkan memakai pakaian yang mewah. Bila Nabi sebut pakaian, bukan khusus kepada pakaian saja. Siapa yang meninggalkan pakaian yang bermewah-mewahan, meninggalkan perhiasan yang bermewah-mewahan, meninggalkan tempat tinggal yang bermewah-mewahan, meninggalkan kenderaan yang bermewah-mewahan, dan semua, baik jam tangan kita, baik handbag kita, baik pakaian kita, baik kenderaan kita, baik pinggan mangkuk kita, dan apa saja yang ada unsur mewah, yang ada unsur mewah, walaupun kita mampu, walaupun kita kaya raya, walaupun kita berharta, yang baik, bukan kata haram, tak haram, tapi yang lebih baik tinggalkan. Yang lebih baik
tinggalkan. Ya. Baik. Maka Nabi kata, dia tinggalkan itu kerana apa? Tawadu'an lillah. Dia tinggal tu kerana dia nak merendahkan dirinya kerana Allah. Nanti kita bincang apa makna tawaduk. Sedangkan kata Nabi, dia mampu untuk bermewah, wa huwa yaqdiru alaih. Kalau ikut dari segi pangkat dia, harta dia, dia mampu untuk mewah, tapi dia tinggal. Apa Allah bagi kat orang macam ni? Apa Allah ganjarkan kepada dia? Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan semua makhluk Allah yang lain di padang mahsyar. Semua tengah berdiri ni, Allah panggil fulan bin fulan kemari, fulan bin fulan kemari. Maknanya ulama kata mereka ini antara orang yang awal dihisap. Orang yang awal Allah panggil, orang yang awal Allah seru, orang yang awal Allah letak di bawah arash, antara orang yang awal didahulukan hisap ke atasnya. Allah panggil di hadapan siapa? Ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah berbangga dengan dia. Allah kata, tengok, ini hamba ku ni. Dia dulu boleh nak kaya-kaya, dia boleh nak pakai mewah-mewah, tapi dia tinggal. Sekarang aku berbangga dengan dia di hadapan kamu semua. Yang kedua, Allah bagi apa dekat dia? Allah suruh dia pilih pakaian daripada sutra. Allah suruh dia pilih daripada pakaian sutra sebagai lambang keimanannya, dan dia boleh memilih mana pakaian sutra dalam syurga yang ingin dia pakai. Baik, kita tengok apa syarah ulama tentang hadis ini. Yang pertama, apa makna tawaduk? Tawaduk ulama kata adalah redanya manusia itu untuk hidup dalam keadaan yang sederhana. Ya, redanya manusia itu untuk hidup dalam keadaan sederhana kerana ingin mencari redha Allah. Kerana ingin mencari redha Allah dan untuk menjauhkan diri daripada sifat memegahkan diri ke atas orang lain atau membesarkan diri ke atas orang lain. Jadi dua sebab. Tawaduk ni kita nak cari redha Allah. Yang kedua, kita nak mengelakkan diri kita ada perasaan megah. Maknanya kita rasa kita lebih bagus, kaya, lebih daripada orang lain. Ini tawaduk. Yang kedua, Imam Al-Ghazali pula memberikan takrifan. Tawaduk itu adalah meletakkan kedudukan, kelebihan yang Allah beri kepada seseorang pada tempat yang dikendaki oleh Allah dengan tujuan untuk mencari keredaan Allah dan bersifat zuhud sesama manusia. Imam Ghazali pula kata, apa itu tawaduk? Tawaduk ni kita meletakkan kelebihan, kedudukan, keistimewaan, kurniaan yang Allah bagi kat kita di tempat yang mana kita nak redha Allah, dan untuk kita berlaku zuhud dengan sesama manusia. Zuhud terhadap dunia dengan sesama manusia. Baik, so maknanya dekat sini tawaduk tu adalah
Kita, tapi kita kena faham ya. Ada satu lagi hadis, Nabi kata Allah suka bila Allah bagi sesuatu nikmat pada hambanya guna nikmat itu untuk menzahirkan, hamba tu gunakan nikmat itu untuk menzahirkan nikmat Allah ke atasnya. Allah suka. Sebab ada sahabat Nabi yang mana Allah bagi kat dia kaya, tapi dia pakai selekeh, dia pakai pakaian compang camping yang bertampal-tampal, sedangkan Nabi tahu dia kaya, Nabi tahu dia ada kemampuan, dan Nabi tegur dia. Nabi kata, apa yang menghalangi kamu untuk kamu menunjukkan nikmat Allah ke atas dirimu? Nabi kata Allah suka kalau Allah bagi kita rezeki lebih, kita guna rezeki itu untuk kita syukur kepada Allah, gunakan nikmat itu pada tempat yang Allah redha. Allah suka. Jadi macam mana kita nak faham antara hadis ini dengan hadis tawadhu? Ulama kata begini, kita nak fahamkan antara dua hadis ini. Ulama kata, katalah satu orang tu dia kaya, dia mampu pakai jam yang bernilai ratusan ribu ringgit. Contoh, duit dia banyak, dia boleh pakai hanya seutas jam ratusan ribu ringgit, tapi dia tinggal, dia tak beli. Dia tak beli itu sebab apa? Kerana dia tahu tujuan dia pakai jam adalah untuk apa? Untuk menghormati dan menghargai nikmat masa. Nak tahu pukul berapa waktu solat, tu keperluannya. Jadi dia gunakan nikmat Allah daripada apa rezeki yang Allah bagi dekat dia untuk membantu dia beli satu jam yang mahal, tapi untuk memberi manfaat supaya dia ingat Allah, ingat waktu salat, jam yang boleh remind dia waktu semayang, yang boleh dia guna untuk kesihatan, yang boleh kuatkan ibadah dia. Yang tu tak apa. Tapi kalau sekadar jam tu biasa saja tapi harga mahal, kerana niat dia beli jam tu nak bagi tahu di mana status kekayaan dia dibanding kalangan masyarakat. Biar orang tengok, wih, yang ni memang kaya betul ni, sebab orang tertentu je boleh beli jam tangan ini. Kalau itulah tujuannya, maka ini memberi maksud dia tidak termasuk dalam golongan tawadhu. Dia tidak termasuk dalam golongan tawadhu, kerana dia dah membeli itu dengan niat nak memberitahu masyarakat di mana kedudukan dia, status kekayaan dia. Tapi kalau dia beli tak sampai ratus ribu, dia beli yang ribu je, padahal dia mampu beli ratus ribu. Sebab dia kata dia beli yang tu pun sebab nak bantu dia untuk redha pada Allah. Yang kedua, dia nak zuhud dengan manusia. Dia tak nak manusia pandang dia dari sudut kemewahan dia, walaupun harga mahal lah juga. Itu namanya tawadhu. Ya, namanya tawadhu. Baik. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima bainan nas yuhibbukan nas. Nabi kata, zuhudlah kamu dengan dunia, Allah akan sayang kamu. Dan zuhudlah kamu sesama manusia, manusia akan sayang kamu dan dia tidak iri hati pada kamu. Sebab tu kita kena faham, ibu ayah sekalian, walaupun Allah bagi kita kaya,
Harta tu halal, memang kita dapat rezeki tu halal. Kita kaya, kita dapat sumber tu halal. Tapi bukan bererti kita boleh belanja dia mengikut hawa nafsu. Tak. Kerana harta itu amanah. Harta itu amanah. Kita tak boleh cakap, ini duit saya, sebagai saya lah. Tak boleh. Kerana Allah akan tanya. Walaupun kita dapat daripada sumber yang halal. Kenapa Islam ajar? Bukanlah berdosa dia nak pakai yang mahal pun, asalkan rezeki dia halal. Tapi Islam menggalakkan dia tawaduk. Sebab apa? Sebab Islam mementingkan juga soal. Pertama, Islam tak suka, Nabi tak ajar kita. Nabi tak suka mendidik umat Nabi suka bermewah-mewah dan bermegah-megah. Kerana nanti takut lama-lama kita jadi cinta dunia. Bohonglah, percayalah cakap saya, bohonglah kalau orang ni, kalau dia suka bermegah-megah, dia tak cinta dunia. Bohong. Lama-lama kita akan cinta dunia. Tak percaya? Kita tengok sekarang ni dia dah ada satu trend. Trend apa dia? Keluar je handphone baru, harga 4-5 ribu, budak-budak muda beli. Padahal yang lama tu elok lagi. Kau rosak pun. Kadang-kadang beli tu bukan reti pakai mana pun, tapi sebab apa? Nak bermegah. Hang pakai, aku pun pakai. Guna tak tahu ke mana pun. Ini yang Nabi tak suka. Nabi kata Nabi kata mereka akan falyatanafasuha kama yatanafasu minal umam as-sabiqun. Umatku ni akan bermegah-megah, bermewah-mewah seperti mana umat dulu pernah buat macam tu, sampai lama-lama mereka jadi cinta dunia dan akhirnya mereka lupakan akhirat. Contoh, dia beli handphone 5,000, nak tunjuk kat orang lifestyle dia, cara hidup dia, gaya hidup dia. Lebih baik duit tu dia bagi dekat mak ayah dia, bagi belanja kat mak ayah. Mak, saya tak boleh bagi duit bulan ni, belanja lebih mak. Padahal dia beli benda yang berlebih-lebihan. Dia boleh ambil daripada bahagian tu untuk dia gunakan bagi bahagian akhirat dia. Tu yang Islam tak bagi bermegah tu. Sebab tu tuan-tuan akan tengok sampai satu orang tak tahu nak belanja mana duit dia, mangkuk tandas pun dia beli yang emas. Nak buang air je pun, mangkuk tandas pun minta emas. Tempat najis jatuh. Ada kawan saya dekat Kuwait, dia cerita ada seorang Pak Arab tu kaya. Rumah dia buat mangkuk tandas pun emas. Dia tak tahu nak buat apa, duit banyak sangat. Jadi cuba bayangkan, kalau orang yang miskin, jamban pun jenis jamban yang kat sawah tu, dia tengok Allah kaya dia ni, sampai buang air pun pakai mangkuk emas. Apa perasaan orang miskin? Sebab itu Islam mengajar kita bukan kita duduk kat dunia ni kita hidup sorang-sorang. Kita hidup kat dunia ni ada orang lain bersama dengan kita, yang kita kena raikan mereka. Raikan mereka. Sebab tu Islam, Nabi larang kita makan dengan pinggan emas, mangkuk emas, cawan emas, sudu emas. Kenapa Nabi larang? Kalau kita kaya, apa salahnya? Kenapa Allah larang? Sebab Allah nak katakan itu kemewahan yang layaknya bagi ahli syurga. Kat dunia ni kamu tak patut mewah sampai dalam perkara seperti itu. Nombor dua, kerana nak jaga hati orang-orang miskin. Sebab tu kita ni kadang-kadang jaga adab. Dalam Facebook kita, kawan-kawan kita tu kadang-kadang ada yang berapa hari tak makan, kita hantar gambar macam-macam, ambil gambar.
makan menatai sepinggan RM200. Tangkap gambar lagi, hantar pula makan lamb shank sepinggan RM100. Kawan tu 2 hari tak makan, duk tengok. Hari ni orang dah tak ada menjaga sensitiviti orang miskin. Inilah akhlak para sahabat. Tuan-tuan tengok Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, siapa lagi? Tokoh-tokoh sahabat yang kaya, Abdul Rahman bin Auf dan selainnya. Mereka kaya. Mereka boleh pakai pakaian yang tak mampu dipakai oleh orang lain, tapi mereka beli pakaian yang sedang. Yang sedang, kerana nak jaga hati daripada ujub, daripada rasa megah, daripada rasa hebat. Ini penting. Ini penting. Kerana macam mana kaya pun kita kat dunia ni, bila kita mati, kita dikebumikan dengan kain kapan, bukan kain sutera. Sama macam orang miskin, harga sama, nilai pun sama. Jadi nak megah apa benda ni? Macam baru ni orang share apa tu, presiden, raja, presiden UAE, United Arab Emirates, yang khalifah, Sultan Khalifah, yang dia bina Burj Khalifah tu, antara yang paling tinggi di Timur Tengah, yang antara yang paling tinggi dekat negara Arab, negara Teluk. Dan dia mati meninggalkan harta trilion US dollar. Trilion US dollar, tuan-tuan, bukannya bilion, trilion. Bilion ni ribu juta, dia ratus ribu juta US dollar. Kalau tukar ke Malaysia, ringgit tengah jatuh ni, lagi gila punya kaya lah. Tapi bila orang ke bumi dia, orang bandingkan rumah istana dia dengan kubur dia, Allah, kat mana kita akhirnya balik ke tanah? Nak bina cantik taruh mana kubur ni? Tanah juga. Yang cantik tu atas kubur, bawah tu tanah juga. Jadi sebab tu Islam, Nabi tak suka kalau ada unsur bermegah-megah, bermewah-mewah masuk dalam jiwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masa zaman Sayyidina Umar lantik Muawiyah. Muawiyah ni anak orang kaya, sahabat Nabi juga. Bapak dia kan Abu Sufyan, pemimpin Mekah. Bapak dia dah biasa bagi dia pakai baju mahal-mahal. Bila Sayyidina Umar lantik Muawiyah jadi gubernur dekat Syam, Muawiyah pakai baju mahal, panjang labuh. Bajunya tak mampu dipakai oleh orang lain. Bila Umar dapat tahu Umar pergi ke Syam, Umar kata dekat Muawiyah, aku dengar orang kata engkau ni suka bermegah-megah. Walaupun Umar tahu Muawiyah ni anak orang kaya, kerana bapak dia dulu kaya, tapi Umar kata, kurangkan menunjuk kekayaan kamu itu. Ya, akhirnya Muawiyah setuju. Dia tukar pakaian dia pakai pakaian yang sederhana. Ini menunjukkan pada kita sifat yang seperti ini yang perlu ada dalam jiwa umat Islam. Ya, jiwa umat Islam. Baik. Kemudian kita lihat dekat sini, hadis ini juga baginda mengatakan dia meninggalkan hal itu kerana merendahkan diri kepada Allah. Ini kita dah bincang dah. Pertama, dia nak cari redha Allah. Dia tinggal mewah tu, yang penting dia nak dekat diri dengan Allah. Dia tak nak mewah tu melalaikan dia.
Sebab Allah dah kata dah, mewah ni boleh lalaikan kita. Alhaakumut takatsur, akan melalaikan kamu bermegah-megah dan bermewah-mewah. Hatta zurtumul maqabir. Ini tanda kiamat. Tuan-tuan nak tengok tanda kiamat, tuan-tuan pergi kubur, tuan-tuan tengok orang pergi kubur, mereka bermegah-megah dengan kecantikan kubur. Saya pergi ziarah kubur baru ni kat USJ 21 ke 22. Masa tengah duduk kubur ibu dan ayah mentua saya dah meninggal, saya dengar satu orang keluarga ziarah, dia sembang sama dia. Dia kata lah, abang, cantiklah kubur orang tu, ada marmar, tinggi, nampak cantik. I nak tanyalah berapa dia buat ni. Maknanya akan datang satu zaman, orang pergi kubur tu bukan ingat mati, bukan ingat akhirat. Dia ingat apa? Dia ingat dunia. Dia akan ingat dunia. Dia akan fikir macam mana nak bina bagi cantik, macam mana nak tinggikan binaan. Ini bahaya. Cuba tuan-tuan kalau pergi kubur, tuan-tuan tengok kubur tu tanah, macam setengah kampung-kampung masih kekal ke macam tu, tanah. Hanya tanah yang ditinggikan kadar sejengkal, kepuk kayu je. Kita tengok, Allah, inilah pengakhiran. Baru insaf, barulah takut. Ini kalau dah tengok cantik begitu, ada berapa tingkat, berapa layer pula. Inilah dah masuk unsur dunia, ya, dah masuk unsur dunia. Ini yang Nabi kata, sampai di ziarah kubur pun mereka masih bermegah-megah tentang hal dunia. Baik. Yang kedua, hadis ni juga menunjukkan kepada kita, ya, hadis ni juga menunjukkan kepada kita, hendaklah kita bertawaduk dalam 4 perkara utama. Yang pertama, bertawaduk dalam bab ibadah. Apa makna tawaduk dalam bab ibadah? Kita buat tu kerana redha Allah, dan kita tidak merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, tawaduk pada ilmu. Walaupun ilmu kita tinggi, bila kita jumpa orang alim yang lain, kita jangan tunjuk kita lagi bagus daripada dia, walaupun kita lebih alim daripada dia. Contoh macam Imam Syafi'i bila jumpa Imam Ahmad, anak murid dia, Imam Ahmad jumpa Imam Syafi'i, dia cium tangan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i cium kepala Imam Ahmad, walaupun tu guru dia. Tawaduk, tu sifat tawaduk. Ni kadang-kadang kita belajar dengan ustaz ramai sikit, cara jalan pun lain dah, tengok orang pun lain dah. Ini tak tawaduk ni, ya, ni terduduk namanya, kan tawaduk, terduduk, bahaya. Yang ketiga, tawaduknya kita dari sudut keturunan. Jangan kita hina keturunan orang lain, Jawa ke, bangsa apa ke, jangan. Ya, dia anak zina ke, yang salah mak ayah dia yang zina, dia tak ada salah apa, jangan hina dia. Anak luar nikah ke, bukan salah dia. Dia hamba ke, bekas hamba ke. Sebab tu Nabi larang sahabat cela sahabat-sahabat lain yang merupakan bekas hamba, macam Bilal dan selainnya. Jangan hina orang. Mak ayah dia keturunan miskin ke, jangan hina dia. Yang keempat, tawaduknya kita selain daripada ibadat, ilmu dan juga keturunan, yang keempat adalah dalam sudut harta atau kekayaan.
Kita ada harta banyak mana pun, tawaduk dengan manusia. Kita boleh campur dengan orang miskin, boleh campur dengan golongan B40 ke M40 B M20 ke, saya pun lupa lah. B40 dengan M40 M40 dengan B40 boleh campur semua orang. Orang duduk setinggan ke, orang duduk rumah teres ke, dia boleh campur. Walaupun dia duduk banglo, dia boleh campur semua orang, tak ada masalah. Sampai kita tak tahu yang dia ni duduk banglo, punya rendah dirinya dia. Orang macam ni bagus, dia tak beza-bezakan, ya. Sebab itulah saya selalu pesan, macam kita kadang-kadang buat program kebajikan, kadang saya tegur golongan-golongan orang-orang elit ni, diorang buat majlis kebajikan, tapi diorang tak nak duduk dengan orang susah. Macam diorang buat, okey, bagi makan kepada asnaf, fakir miskin. Lepas tu bila makan geng VIP. Buat apa? Buat apa makan dengan geng VIP? Kalau betul nak menyantuni orang asnaf, pergilah duduk dengan dia, makan sebelah dia, tengok macam mana dia makan. Tanya dia, ni pernah makan tak lauk ni? Pernah makan tak? Berapa sekali makan? Barulah tawaduk. Sebab tu Saidina Umar, masa zaman tahun kemarau, kan, berlaku tahun kemarau zaman-zaman 2 tahun berlaku. Saidina Umar buat apa tuan-tuan? Dalam tempoh 2 tahun tu, dia buka open house, rumah terbuka. Siapa lapar, mai datang makan rumah dia. Dan dia duduk makan dengan orang miskin. Dia tengok orang miskin tu ambil daging ada lemak, makan-makan, dah licin, dia jilat-jilat pinggan tu. Umar terkejut. Umar kata, kau tak pernah makan daging ke? Wahai Amirul Mukminin, saya pernah makan, tapi daging yang tersisa pada tulang-tulang yang ditinggalkan oleh orang. Ini kali pertama saya makan betul-betul daging. Umar menangis. Umar kata, kalau aku tidak duduk bersama dengan kau, aku tak tahu apa engkau makan. Saya pernah pergi satu program dekat satu majlis makan dekat Madinah. Saya pun tak setuju, tapi kita nak tegur. Saya cakap dekat orang yang bawa. Masa tu saya bawa jemaah haji umrah. Bila bawa jemaah haji umrah, ada satu kawan saya Arab lah dekat sana. Dia bawa pergi rumah syekh, orang kaya, rumah kaya, orang kaya lah, bukan rumah syekh, rumah orang kaya. Orang kaya tu tokey apa tak tahulah. Memang sebulan sekali dia panggil syekh datang, buat zikir, kemudian bagi ceramah, lepas tu makan. Dan dia suka panggil budak-budak student syariah daripada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand datang makan. Jadi kita orang ni menumpang lah. Bas semua dia sponsor, pergi. Saya pergilah, dengar zikir dulu, lepas tu dengar tazkirah, lepas tu makan. Bayangkan tuan-tuan, dulang besar ni, satu dulang tu 2 ekor anak kambing. 2 ekor pun dulang besar. Satu dulang tu boleh duduk 10 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya besar. Saya tak pernah tengok dulang besar tu. Allah, saya kata 2 ekor. Kita budak Malaysia 10 orang tak habis 2 ekor ni. Jadi saya katalah kat jemaah umrah, saya kata kita makan seko dah lah. Jangan cobek-cobek ni kan tak habis. Yang lebih tak sentuh ni boleh bagi orang makan. Jadi kita sentuh yang seko ni, itu pun tak habis. Yang saya sedihnya, lepas habis kita orang makan, habis kita orang dah makan habis ni, rupa-rupanya kita orang keluar, kat luar tu ada geng Bangladesh, ada geng Pakistan, ada geng India. Yang Islam yang duduk kat Mekah tak ada rumah tidur kat Masjidil Haram je, kat luar-luar tu, duduk tunggu ni. Habis dia kita orang makan, dia buka pintu, diorang lari
makan sisa makanan orang yang makan. Saya terkejut. Saya terus panggil kawan saya, kenapa buat macam ni? Makanan ni banyak, kenapa tak asing je bagi diorang makan? Kenapa diorang kena makan sisa kita? Tahulah dia orang miskin pun, tapi tak boleh hina macam tu. Saya beritahu lah, tolong beritahu kat tuan rumah. Saya suruh dia sampai kan. Itu baru tawaduk. Kita tak beza kan. Baguslah dia nak hormat penuntut ilmu, tapi janganlah hina orang miskin. Tak boleh. Ya, ini satu benda akhlak yang kita kena jaga. Ya, yang kita kena jaga sebagai sifat seseorang mukmin. Baik. Kenapa tuan-tuan? Sebab yang masuk syurga dulu Nabi kata orang miskin 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Kaya kita macam mana pun, kaki sedekah pun, orang miskin masuk syurga dulu. Orang miskin masuk syurga dulu. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pada kita golongan orang-orang yang Allah bermegah dengannya pada hari kiamat. Golongan orang-orang yang Allah bermegah dengannya pada hari kiamat. Antara orang-orang yang Allah bermegah dengan hamba-Nya itu pada hari kiamat, antaranya adalah orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk adalah orang yang Allah akan banggakan hamba-Nya ini di hadapan para malaikatnya dan di hadapan manusia yang lain pada hari kiamat. Ini yang pertama. Sebab Allah panggil dia sebelum Allah hisap orang lain, dan Allah letakkan dia bawah naungan arash, dan Allah muliakan dia. Baik, saya nak share kat sini apa amalan lain yang mana Allah bangga dengan hamba-Nya ini pada hari kiamat selain daripada orang yang tawaduk. Yang pertama, yang kedua adalah orang-orang yang mengingati Allah di kala mana orang lalai dan lupa kepada Allah. Contoh, tuan-tuan pergi pasar. Pergi pasar raya ke? Oi, pasar ni mana ada orang zikir. Tapi Nabi ajar kita bila masuk pasar, baca zikir orang yang lalai, supaya kita tak jadi lalai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir untuk mengelak orang menjadi orang yang lalai. Orang lalai duduk sibuk tengok beli sana beli ni, kita boleh ingat pada Allah. Orang macam ni Allah bangga dengan dia. Orang duduk sembang-sembang, dia pun sembang juga, tapi dalam masa dia sembang, dia boleh juga ingat pada Allah. Ini orang yang Allah bangga. Orang semua tak semayang, dia seorang je bangun semayang, orang yang Allah bangga. Maknanya lagi teruk zaman kita berada di zaman fitnah ni, lagi lalai orang, lagi kita boleh hidupkan agama Allah, sunnah Allah, ibadah pada Allah, takwa pada Allah, kita orang yang dibangga oleh Allah. Baik, kita bila nanti kita sambung sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung sikit lagi. Okey, itu yang pertama, kita ringkas. Yang ketiga, ahli Arafah. Mereka yang Allah banggakan itu adalah hamba-hamba Allah yang berwukuf pada hari Arafah, dan termasuk mereka yang melazimi
atau bersungguh-sungguh beribadah pada hari itu. Kita yang tak pergi buat haji ni, kita puasa, tapi kita tumpukan buat ibadah pada hari Arafah itu juga hari Allah berbangga-bangga dengan hamba dia. Yang dapat pergi haji itu alhamdulillah lah, sepanjang wukuf tu buat sungguh-sungguh, Allah bangga dengan hamba. Kita yang tak dapat pergi haji ni, ya, tak dapat kota untuk pergi, ataupun sekarang ni kan dah ada syarat-syarat dia, tak lepas. Kita buat ibadah di sini bersungguh-sungguh. Kemudian yang seterusnya disebut adalah orang yang bangun solat malam. Yang semua orang tidur, dia boleh bangun di malam hari, lalu dia beribadah kepada Allah dalam keadaan orang lain tidur dan istirahat. Ini juga mereka yang Allah bangga. Termasuk juga dalam hadis lain sebut, dia dalam pergi bermusafir, penat, tengah berehat, orang lain kepenatan rehat, dia masih lagi boleh bangun untuk solat malam walaupun dia dalam keadaan musafir. Kadang-kadang kita ni mentang-mentang dah musafir, benda sunat tu kita tinggal terus. Alah tak apalah, balik kampung musafir, duha pun tak sembahyang, kita kira potong terus lah, witir pun tak buat lah. Dah kita buat, maka Allah berbangga. Kemudian orang yang berada dalam majlis ilmu, sebab tu tak rugi duduk dalam majlis ilmu ni. Walaupun kita dengar, tak ingat lah Ustaz ajar, tak apa, kalau ingat lagi bagus. Tapi tak ingat pun Allah bangga. Ada hadisnya panjang, kalau saya nak baca nanti jadi panjang tuan. Baik, antara lainnya juga yang disebutkan, mereka yang Allah bangga adalah orang yang menunggu waktu salat. Allah cukup banggalah dengan hamba Allah yang menunggu waktu salat. Menunggu waktu salat ni ada dua. Satu yang paling afdal, lepas habis dia semayang, dia tunggu sampai waktu semayang yang seterusnya, dia tak balik. Tak balik. Kalau siapa tadi lepas maghrib balik datang, Allah tak bangga, minta maaf juga. Tapi baguslah dia datang semayang balik isyak tu berjemaah, tapi Allah tak bangga dengan dia. Walaupun dia datang isyak, tapi lepas maghrib dia balik. Kerana lepas maghrib dia tunggu sampai masuk isyak, Allah bangga. Allah kata kat malaikat, tengok hamba aku ni, dia baru habis satu buat ibadat, dia tak balik, dia nak tunggu aku sampai masuk waktu yang seterusnya. Kalau kita nak buat subuh sampai ke zuhur, tak ke mana lah kita. Jadi yang paling senang ni kita buat apa dia? Maghrib ke isyak lah. Nak buat zuhur ke asar tak ke mana pun susah juga. Nak keluar makan tengah hari, ambil cucu. Asar ke maghrib mungkin ada orang boleh buat lah, tapi isyak ke subuh jenuh jugalah, pada nak tidur kat rumah. Melainkan tuan-tuan iktikaf. Yang kedua, jenis menunggu waktu solat ni juga, dia datang sebelum waktu solat masuk. Yang ni pun dapat, tapi tak seafdal yang pertama. Tak seafdal yang pertama, ya. Baik, itu antara beberapa perkara yang kita dapat kongsikan untuk malam ini. Moga-moga yang beri manfaat kepada kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.